Sirih berlipat terletak rendah, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata madah dan indah, awal bismillah pemula bicara. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam memartabatkan budaya membaca. Nama diberi Nurul Jannah binti Wan Muhammad Irwan, seorang pelajar tingkatan 4 dan menuntut ilmu di SMK Sungai Kapal Indah. Buku yang akan saya resensi adalah buku yang berjudul Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Buku ini telah dikarang oleh Norman Haikal Fitri. Saudara Norman Haikal Fitri telah mengeluarkan beberapa karya seperti Genggam bara api biar sampai jadi arang dan Diberi bahu hendak ke kepala. Salah satu siri daripada hasil karya beliau ialah siri rukun negara. Kesetiaan kepada Raja dan Negara merupakan salah satu karya termasuk dalam siri tersebut. Buku ini mengandungi 122 muka surat berserta 10 bab di dalamnya. Kesetiaan kepada Raja dan Negara mengisahkan tentang seorang Parlimen negeri Kembayat Angin yang bernama Awang Selampit. Parlimen Awang Selampit terkenal dengan sifat ketakasan, kependekarannya menentang musuh walau bagaimanapun. Parlimen Awang Selampit adalah seorang yang baik hati, bijak dalam menyelesaikan masalah. Dia juga seorang yang setia akan raja dan negara. Dengan sikapnya yang baik hati, dia pernah menyelamatkan Datuk Beguk dengan memberikan tempat tinggal dan juga makanan. Datuk Beguk adalah seorang pendatang yang berlindung di negeri Kembayat Angin setelah negaranya dilanda peperangan dan kebuluran. Datuk Beguk seorang yang rajin. Dia mengusahakan tanah Parlimen Awang Selampit. Dari tanah itu bersemak-samun kepada kebun buah-buahan dan sayur-sayuran. Dia juga mengusahakan perniagaan daripada hasil penanamannya sehingga berjaya membeli tanah di sekitar pondok Parlimen Awang Selampit. Sehinggalah suatu hari, Parlimen Awang Selampit menginginkan tanahnya semula. Berlaku perselisihan faham antara mereka. Datuk Beguk enggan memberi tanah Parlimen Awang Selampit dengan alasan bahawa dia mengusahakan tanah tersebut. Parlimen Awang Selampit sangat terkejut dan marah akan sikap Datuk Beguk yang lupa diri itu. Pada akhirnya, Parlimen Awang Selampit bercadang untuk menghadap Sultan Amiruddin Shah bagi menyelesaikan masalah ini. Selepas itu, Sultan Amiruddin Shah bertitah merampas semua hasil usaha Datuk Beguk dan mengurniakan sebidang tanah yang tidak boleh menjadi hak milik Datuk Beguk untuk diusahakan, iaitu paya terhubung. Bukan itu sahaja, sebahagian besar keuntungan daripada tanah tersebut akan dipulangkan kepada istana. Datuk Beguk masih tidak berpuas hati. Dia benar-benar terkilan kerana segala hartanya dirampas pihak istana. Datuk Beguk menjalani kehidupan sehariannya seperti biasa. Dia berjaya menambah pelanggan, bahkan dilantik sebagai wakil untuk membeli sayur-sayuran oleh penduduk negeri Kembayat Angin. Paling menggembirakannya, saudagar negeri seberang memborong semua sayur-sayurannya tanpa disangka-sangka. Saudagar negeri seberang iaitu saudagar Alam datang ke negeri Kembayat Angin bukan sahaja untuk berdagang, tetapi mendapatkan pelbagai maklumat yang berguna untuk negeri seberang. Dengan itu, Datuk Beguk berhasrat ingin menakluki negeri Kembayat Angin. Saudagar Alam sudah berjanji akan membantunya. Yang paling mengejutkan, Laksamana dan parlimen-parlimennya serta hulu balangnya berada di pihak Datuk Beguk. Mereka menjadikan paya terhubung sebagai kubu mereka. Tanpa mereka sedari, Parlimen Awang Selampit telah bersiap sedia untuk menghadapi penyerangan dengan bantuan Sultan Amiruddin Shah, Temenggung dan Bendahara. Adakah pihak Datuk Beguk dapat menakluki negeri Kembayat Angin? Tentulah tidak. Dengan perancangan teliti oleh Parlimen Awang Selampit, akhirnya Laksamana, Saudagar Alang, Datuk Beguk dan anak-anak buah mereka telah ditahan. Dapatan dari buku ini, pelbagai pengajaran yang saya pelajari bahawa semangat patriotisme perlu dipupuk dalam diri setiap rakyat Malaysia agar
Cinta akan negara dapat disemai di dalam jiwa bagi seluruh keluarga Malaysia. Melalui ketaatan kepada pemimpin juga akan melahirkan rakyat yang bertanggungjawab, sanggup berkorban untuk negeri dan negara demi mencapai keamanan. Sehubungan itu, marilah kita bersatu padu demi negara tercinta. Watak Parlimen Awal Selampit yang bijak dalam menyelesaikan masalah dan setia akan raja dan negara patut dicontohi pelajar, kerana kita merupakan bakal pelapis negara pada masa akan datang. Pada pandangan saya, buku ini sesuai dibaca oleh sesiapa sahaja kerana penggunaan ayat yang ringkas dan tidak berbelit-belit menjadikan pembaca mudah faham penyampaian penulis. Penulis juga sering menggunakan bahasa istana yang dapat menarik perhatian saya membaca buku ini berulang-ulang kali. Sekiranya buku ini diberi penambahbaikan seperti menambah ilustrasi dan halaman muka hadapan yang menarik, saya pasti buku ini dapat menarik minat pelajar. Jadi, sekiranya anda sedang mencari bahan bacaan santai yang boleh memupuk diri semangat patriotisme, di samping ingin mendalami perasaan cinta akan negara, maka saya hadirkan dengan satu cadangan buku yang berjudul Kesetiaan kepada Raja dan Negara, dengan harga yang mampu bilik dan dengan majoriti 5 bintang daripada penjual dan pembeli. Kesetiaan kepada raja dan negara menemani hidup anda hari demi hari. Akhirul kalam, Nadi Ilmu Amalan Membaca. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.